Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 59 surah Al-Baqarah, ayat 59 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'anzalna 'alaihim fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Artinya, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim itu akan azab yang paling digeruni, yaitu wabak penyakit. Kami turunkan wabak penyakit dari langit disebabkan kejahatan yang mereka itu lakukan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 59 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke bumi azab yang amat digeruni oleh umat manusia zaman berzaman, yaitu wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan azab yang paling digeruni oleh umat manusia zaman berzaman merupakan wabak penyakit itu ditimpakan apabila umat manusia tak segan silu mengulangi kejahatan demi kejahatan yang dilakukan. Apabila mengulang-ulangi kejahatan yang sama, maka ianya merupakan perbuatan yang zalim. Mengulangi kejahatan yang sama, mengulangi
keburukan yang sama, maka itu dikenali dengan nama zalim, bertindak zalim. Seseorang itu kelakuannya dan tindakannya itu merupakan kelakuan tindakan yang zalim apabila dia mengulang-ulangi kejahatan yang dilakukan. Dia mengulang-ulangi keburukan yang tergamak dilakukan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kiranya kali pertama kejahatan yang dilakukan, buat kali pertama keburukan yang dilakukan, maka boleh dianggap terlepas pandang atau tidak disengajakan. Akan tetapi apabila kejahatan dan keburukan yang sama dilakukan, berulang-ulang kali tergamak dilakukan, maka itu adalah tindakan perbuatan yang zalim. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ke bumi azab yang paling digeruni oleh umat manusia, yaitu wabak penyakit. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang berlaku zalim itu azab yang amat digeruni, yakni wabak penyakit dari langit, disebabkan kejahatan yang tergamak mereka itu lakukan, yakni berulang-ulang kali melakukan keburukan kejahatan yang sama. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, kalimah rijzun, ra jim zai, membawa erti azab. Azab yang diturunkan kerana kekejian, kekotoran, kezaliman amal perbuatan manusia. Maka kalimah rijsun, ra jim zai, juga ada kalimah yang semakna dengannya, pun begitu berbeza hanya pada huruf sahaja. Rijsun, ra jim sin. Kalau tadi rijzun, ra jim zai, satu kalimah lagi ra jim sin, rijsun. Maka kedua-dua kalimah ini membawa erti azab yang diturunkan dari langit ke muka bumi disebabkan kekotoran, kekejian amal perbuatan manusia. Rijsun min amalis syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh kerana manusia tergamak melakukan amalan
yang keji, amalan yang kotor di sisi syarak, apatah lagi amalan itu merupakan satu kezaliman kerana berulang-ulang kali dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azab dari langit. Azab dari langit, azab yang amat digeruni oleh umat manusia zaman berzaman, iaitu wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ada perbezaan ke azab yang diturunkan dari langit dengan azab yang dikeluarkan daripada perut bumi? Ada beza ke? Berbeza. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kuliah-kuliah yang lalu, bangsa Kibti, dinasti Fir'aun, mereka cukup gerun apabila mendapati wabak penyakit merebak di penempatan mereka, bumi Mesir, sehingga kan pemimpin mereka, pemimpin bangsa Kibti, iaitu Fir'aun, sanggup menghadap dan memujuk rayu baginda Musa alaihi salam. Rayu dengan baginda Musa alaihi salam. Kenapa mesti berjumpa dengan baginda Musa alaihi salam? Fir'aun mengetahui bahawa baginda Musa alaihi salam ada kelebihan, ada keistimewaan syafaah dan doa, yang apabila dia berdoa, baginda Musa alaihi salam berdoa, Allah kabulkan serta-merta. Hadis riwayat Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, setiap rasul apabila dia berdoa, Allah perkenankan serta-merta. Setiap nabi, setiap rasul ada satu doa peruntukan khas dari Allah. Ada satu doa. Apabila nabi dan rasul itu menggunakan peruntukan doa istimewa itu, Allah kabulkan serta-merta. Fir'aun yang zalim, yang Allah perakukan kezalimannya dalam Al-Quran, Fir'aun pun minta tolong dengan baginda Musa alaihissalam, kerana Fir'aun amat gerun dengan wabak penyakit. Azab yang lain, kemarau panjang, banjir besar, gempa bumi, letusan gunung berapi, panahan petir, ya, bagi bangsa Kibti, dinasti Fir'aun, sememangnya itu adalah azab, tetapi yang paling mereka geruni adalah wabak penyakit. Kerana sejarah membuktikan apabila Allah turunkan dari langit wabak penyakit ke bumi Mesir dalam masa 1 jam, 24,000 manusia terkorban. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi,
wafat pada tahun 606 Hijrah. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, dalam masa 1 jam 24,000 manusia terkorban di bumi Mesir di zaman dinasti Fir'aun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik, menjelaskan kepada kita apabila Allah sebut rijzam minas sama, azab, yakni wabak, penyakit dari langit. Azab, wabak, penyakit dari langit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan itulah yang amat digeruni. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kenapa apabila azab diturunkan daripada langit merupakan azab yang digeruni? Kerana tak ada siapa yang boleh mengelak diri. Kiranya saya ada senapang patah nak tembak Tuan Bilal, Tuan Bilal boleh mengelak ke kiri, ke kanan. Saya nak tembak, boleh mengelak ke kiri, ke kanan. Tuan-tuan, orang yang mahir guna pistol pun, kalau tembak dalam jarak 30 meter pun kadang-kadang tak kena. 30 meter, 30 kali 3, 90 kaki, tembak pun tak kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jarak tu. Sebab itu ada pertandingan menembak pingat emas sukan si. Jarak 90 kaki tu pun belum tahu ditembak kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak nyatakan, kalau saya tembak lah kan, maka mudah seseorang itu mengelak ke kiri, mengelak ke kanan. Yang tembak kena tu lakonan, yang penembak pelakon terbaik, yang kena tembak pelakon pembantu terbaik. Lakonan aja, bukan senang nak nembak tu. Dulu saya adalah mengikut tembak dekat Kota Tinggi tu, dekat ladang REM Kota Tinggi. Menembak ni apa? Susah tembak ni rupanya. Malalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang kena pegang 2 tangan pistol tu. Habis yang tembak tangan itu James Bond, pelakon terbaik. Bohong aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, nak nyatakan dekat sini, kalau kita tembak boleh ngelak kiri kanan. Tapi apabila yang dijatuhkan dari atas ke bawah, nak ngelak mana? Tarmihim bihijarati min sijji. Burung ababil dilepaskan batu, nak lari mana? Batu bukan sembarangan batu, batu pembunuh yang amat panas. Tentera Abraha yang begitu hebat dengan gajah, tentera bergajah, habis, binasa. Kenapa tak boleh mengelak diri? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh mengelak diri lagi. Kalau tuan-tuan tengok perang sekarang ni, Azerbaijan dengan Armenia, tengok, tapi dekat dunia jam 10 dia tak tunjuk sangat, tak ada. Tengok orang daripada Iran, sempadan Iran, boleh nampak peluru berpandu daripada Azerbaijan pergi ke Armenia, dari Armenia pergi ke
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kalau tembak kena ditembak dari atas ke bawah. Nak lari ke mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dilepaskan dari atas ke bawah. Lazimnya yang dijatuhkan dari atas ke bawah, orang bawah tak boleh lagi nak lari ke mana. Terimalah. Inilah dia wabak penyakit. Wabak penyakit Allah turunkan dari langit ke bumi. Tak boleh mengelak, tak boleh lari ke mana. Firaun yang handal tu pun minta tolong jasa baik baginda Musa alaihissalam. Dia pun tahu tak boleh lari ke mana. Dahlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, diturunkan dari langit ke bumi, atas ke bawah, tak nampak pula. Ni dia wabak penyakit ni. Ialah kalau nampak tu adalah ikhtiar juga nak melarikan diri dengan kadar jaraknya yang termampu. Ini tak nampak. Allah turunkan dari langit ke bumi wabak penyakit yang tak mampu dilihat oleh mata kasar manusia. Apa maknanya? Maknanya wabak penyakit ini merupakan jalan pembasmian bangsa manusia yang Allah murkai dari kalangan manusia yang berlaku zalim. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan apabila wabak penyakit diturunkan daripada langit ke bumi, tak siapa dapat mengelak diri. Siapa pun, besar kecil, lelaki perempuan, kaya miskin, semua kena, kecuali yang mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila diturunkan dari langit ke bumi, menandakan akan ramailah yang terkorban, ramailah yang mati. Sesuatu yang ditimpakan dari langit ke bumi sememangnya meragut begitu ramai nyawa manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maksud daripada ayat 59 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala nak jelaskan kepada kita betapa azab yang digeruni oleh umat manusia zaman berzaman adalah wabak penyakit, kerana tak siapa boleh mengelak diri. Yang kedua, menyeluruh, meratai, dan bakal meragut begitu ramai nyawa manusia. Wal-'iyazubillah. Maka setelah kita faham bahana wabak penyakit kerana diturunkan dari langit ke bumi, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita apabila kita dapat berita sesuatu qaryah, daerah, negeri ditimpakan wabak penyakit, jangan berani memasuki dalam kawasan qaryah, daerah, negeri yang ditimpakan wabak penyakit. Kenapa?
Mesti kena punya. Kenapa mesti kena? Dah dijelaskan. Rijzam minas sama. Kerana wabak ni diturunkan dari langit ke bumi. Jadi kalau kita tahu bumi tu dah memang ada wabak, dan wabak diturunkan dari langit ke bumi, dari atas ke bawah, siapa pun masuk kena, maka jangan memasuki. Begitu juga kalau kita dah ada di satu tempat dan telah diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa zon merah, jangan keluar. Walaupun kita ni mengatakan aku tak sakit apa, ya, tapi positif, kita tak bergejala tapi dikhawatiri positif, maka kita akan jadi pembawa. Kerana apabila dah ada di tempat yang ditimpakan wabak, hakikatnya kita dah kena wabak, tinggal lagi mendapat peliharaan dari Allah, tak bergejala tapi penyakit tu dah ada. Sebab itu datanglah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sabi'tum bitta'un bi ardin fala tuqaddimu alaihi." Apabila kamu mendengar wabak penyakit di sesuatu penempatan, mukim, daerah, negeri, fala tuqaddimu alaihi, maka janganlah kamu memasuki, mendatangi mukim, daerah, negeri yang telah kamu dengar mukim, daerah, negeri itu ditimpakan wabak penyakit. Jangan mendatangi, jangan masuk. Kalau boleh jangan mendekati, jangan berada di persempadanan sama sekali. Kerana dah sah mukim, daerah, negeri itu dah diturunkan tu. Kita orang putih suka cakap dalam radius dairatun, dalam bulatan ufuk tu dah memang diturunkan, ditimpakan. Jangan berani memasuki. Masuklah, kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah menyatakan lagi, wa iza waqa'a wa antum biha, dan apabila wabak penyakit sudah menimpa di sesuatu tempat, mukim, daerah, negeri, wa antum fiha, dan kamu berada di situ, fala takhruju minhu firara, maka jangan tergesa-gesa, terburu-buru keluar, melarikan diri daripada mukim, daerah, negeri yang kamu berada di situ dan telah sah ditimpakan wabak penyakit. Sabarlah, sabarlah. Pada dasarnya kita dah ada dah, kita dah jadi pembawa, kita keluar aja, balik daripada Sabah masuk je Johor Bahru, ada kena punya. Cuma tengoklah positif atau tidak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya, Rasulullah dah beri peringatan. Kenapa Rasulullah beri peringatan yang begitu ketat? SOP yang Rasulullah tetapkan kerana wabak. Dia bukan keluar dari bumi, perut bumi, tapi diturunkan khas dari langit ke muka bumi. Amat memudaratkan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hingga kini belum ada vaksin yang benar-benar dapat, ya, maknanya benar-benar dapat menyekat kemarahan yang mampu menjinakkan coronavirus ni. Masing-masing berusaha dah berapa bulan, dah 8 bulan. Memang ada yang baru dicipta, tapi kesan sampingannya, kalau kita gunakan vaksin itu, ditakuti ada kesan sampingan pada organ dalaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah saya nak jelaskan di sini. Sebab itu apabila Negeri Sembilan bersama dengan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM buat munakasyah fake falak peringkat kebangsaan, Datuk Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusof menghubungi saya. Datang tak? Tak datang tu. Kenapa tak datang? Kerana Johor Bahru dah ada kes, Negeri Sembilan pun dah ada kes, cuma belum lagi diisytiharkan zon merah, tapi kes dah ada. Kenapa Ustaz? Kalau kes dah ada, dah sah, wabak tu dah ada, dah diturunkan dari langit, tinggal lagi masih tak berluasa. Oh, jadi engkau tak datang lah. Saya tak datang tu. Haji Kamarul sedia berkhidmat, nak buat sidang video. Oh, Mufti sendiri pujuk. Kalau tuan-tuan orang biasa pujuk apa barang ni, Mufti pujuk, Mufti Negeri Sembilan pujuk. Dia ada allowance kerajaan tau banyak. Tak apa dah Datuk, tak pergi. Sebelum tu KL, Kuala Lumpur, Putrajaya, mesyuarat pakar falak peringkat kebangsaan, tak pergi. Semua tanya, Syekh tak datang? Tak datang. Tiket kapal terbang dah ambil lah. Kenapa? Aku cakap KL lagi pula. Masa tu KL belum tutup lagi. Aku cakap sedang marak ni, jangan pergi. Tak pergi. Tak nyesal. Naik kapal terbang, naik lah. Nang kapal terbang tu pun kena wabak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia orang kata, Syekh nak tanya entah. Yalah, tanyalah, ustaz yang tanya. Kapal terbang tu macam mana boleh kena wabak? Kerana kapal terbang duduk kat bawah, langit kat atas. Oh, gitu dia kata. Jadi siapa pun duduk kat bawah kena. Baik kapal terbang kena, siapa duduk kat bawah, yang miskin kena, yang kaya kena, kapal terbang kena, warung nanti kita tu pun kena. Semua kena. Tinggal lagi bergejala atau tidak. Moga-moga dapat peliharaan Allah. Sebab itu Rasulullah tak benarkan, jangan keluar dan jangan masuk. Kena punya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilahnya begitu. Ya. Maka apabila Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar banyak menangguhkan lawatan kerjanya ke tempat-tempat yang apabila dapat berita ada wabak. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an tak datang tempat tu setelah tempat itu benar-benar bersih daripada wabak. Bersih daripada wabak 2 tahun. 2 tahun lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, maknanya kuliah subuh kita ni tak habis-habis cerita wabak. Kenapa? Wabak tak sudah-sudah.
nak nyatakan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah banyak membicarakan tentang wabak penyakit. Bukan cerita angkat takbiratul ihram aja cerita. Banyak cerita tentang wabak. Sekadar itu dulu yang nak dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.